رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kehadrat ilahi kita ada ruangan dan kesempatan untuk kita menyambung pengajian kita malam ini. Dan hari ini kita punya topik ialah berkitar ke ijma'. Dipanggil sebagai dipanggil sebagai an-naw' min an-nasakh. Kita tengok muka surat 21. Ada berkaitan dia kata as-su'al. As-su'al ila kam yanqasimu an-naskhu. Ila kam yanqasimu an-naskhu. Kepada berapa pembahagian terbahaginya nasakh? Jim jawabnya ialah yanqasimu ila arba'ati aqsamin. Nasakh itu terbahagi kepada 4 pembahagian. Yang pertama ialah ila badaliyin, yang ada ganti. Wa ila ghairi badaliyin, kepada yang tiada ganti. Yang ada ganti pula ila aghlazu. Pecah pula Kaedah dia kita mula-mula pecahkan badali kepada ghairi badali. Badali itu yang ada ganti. Kalau ghairi badali, yang tiada ganti. Yang tiada ganti pula ataupun yang berganti pula pecah 2. Badali itu pecah 2, iaitu aghlazu, yang lebih keras, yang lebih sukar. Yang kedua ila ma huwa akhaffu, yang lebih ringan. Nampak pembahagian dia, tapi cuma ni dia nak mudahkan, dia kata kepada 4. Jadi kalau kita susun betul-betul, pertama sekali badali, ghairi badali. Badali pula terbahagi kepada 2, aghlauz ataupun akhaf. As-su'al, ma misalun naskhil badali? Apakah dia contoh nasakh yang badali, yang ada ganti? Ialah huwa kanaskhil istiqbalil baitil muqaddasi bistiqbalil ka'bati. Seperti nasakhnya penghadapan kepada baitil muqaddis. Baitil muqaddasi, asal ni kan umat Islam daripada sebelum hijrah sampai kepada tahun pertama sebelum peristiwa tahwilul qiblah. Peristiwa tahwilul qiblah, umat Islam solat menghadap kepada Baitul Maqdis. Qad nara taqallub wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Dalam surah Al-Baqarah. Baiklah. Jadi kemudian bila Allah nasakh hukum menghadap ke arah Baitul Maqdis, Allah gantikan. Itu maksudnya ganti tu, badal tu. Allah ganti pula dengan menghadap Kaabah. Bistiqbalil Kaabah. Itu pertama. Jadi itu yang dipanggil jenis yang badali, yang ada pengganti. As-su'al seterusnya, apakah ma mithalun naskhil ghairi badali? Kenapa penting kita tahu bahawa dalam nusus syar'i, dalam nas syara' ada nasakh? Kerana kalau kita tak kata ataupun kita berpegang tiada nasakh, kerana ayat Quran itu ataupun hadis itu tak sebut pun nasakh. Dia tak kata pun, Nabi tak kata semua itu nasakh. Ada keadaan tidak ada nasakh, tak sebut pun perkataan nasakh. Jadi kenapa ulama usul fiqh masukkan ilmu nasakh ini antara tema-tema penting dalam ilmu usul fiqh? Kerana kalau kita tidak tahu itu adalah nasakh, bermaksud kita akan pakai, dia akan menghasilkan ta'arud ataupun tanaqud. Apa ta'arud? Pertentangan. Kita baca cerita Nabi di awal dahulu solat menghadap kepada Baitul Maqdis. Kemudian kita baca cerita Nabi pula bersolat ke arah Kaabah. Di situ akan, kalau kita tak tahu ataupun kita tidak mengiktiraf ilmu nasakh, kita akan keliru.
sebenarnya Kaabah ataupun kiblat ini Kaabah ke ataupun Baitul Maqdis. Jadi itulah sebab kita kena iktiraf nasah, kerana ada sesetengah kumpulan yang agak ganjil. Bukan usul fiqh lah, bukan orang usul fiqh, bukan orang fiqh yang agak ganjil. Dia kata tak ada nasah. Nasah tidak wujud. Nasah maknanya semua ayat boleh pakai. Tapi kalau dia kata macam tu dan dia cuba praktik semua ayat, dia akan timbul konflik. Kerana ada ayat yang tidak sedemikian. Ada ayat yang tak boleh digabungkan pengamalan dia. Wala am, wala khas, wala muqayyad, wala mutlaq. Tak boleh kita nak gabungkan dia. Sebab apa? Bertentangan. Menghadap ke kiblat, menghadap ke arah Kaabah. Kena kita nak gabungkan. Mungkin kita Malaysia ni boleh try gabung lah. Kita solat menghadap kepada Kaabah, Mekah, tapi kita cuba cari titik point untuk titik tu juga menghadap ke arah Baitul Maqdis. Mungkin lah, tapi tak semua orang boleh macam tu. Kalau orang yang berada di Mekah, Madinah tak boleh. Dia nak menghadap dua-dua arah dalam masa yang sama. Dan itu tidak mudah. Ya. Ya. Yes. Ya. Kita duduk sembang nampak. Okey. Jadi tak mungkin akan berlakunya dipanggil sebagai boleh kita gabungkan di antara menghadap kepada Baitul Maqdis dan menghadap kepada Kaabah. Tak boleh, tak mungkin. Jadi kalau orang yang tak terima nasah, dia akan betul-betul tanakut. Dia pun tarjih. Kalau tarjih di tempat yang nasah tak boleh. Tiba-tiba dia kata, saya mentarjihkan untuk kita ni menghadap kepada Baitul Maqdis. Langsung khalas, silap terus. Sedangkan Allah kata dalam Quran Karim, "Falwalliyannaka qiblatan tardaha." Hadaplah ke arah kiblat yang kamu suka. Nabi suka kepada Kaabah. Kita pula tarjih Baitul Maqdis. Khalas, kita pun telah membuat benda yang besar dalam syariat Islam. Oleh itu, wajib kita mengiktiraf ada nasakh, walaupun ada syirzimatun qalilun, kumpulan yang agak ganjil mengatakan tak ada nasakh, semua boleh pakai. Okay, tapi itu kita reject lah. Baiklah, itu dipanggil nasakh yang badali. Soal yang kedua, ma misalun naskhil ghairi badali? Apakah dia nasakh yang bukan badali? Contohnya apa? Nasakh qauluhu ta'ala, iza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Okay, dengan ayat dinasahkan dengan ayat ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat wa idh lam taf'alu wa taballahu 'alaykum fa aqimus salata wa atuz zakah. Ayat yang habis surah Al-Mujadilah. Okay. Apakah nasah yang tak ada ganti ni? Iaitu, kalau kita baca ayat itu, Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu iza najaitumur rasul. Kalau kamu ingin berbisik-bisik di hadapan Nabi. Najaitum tu daripada perkataan najwa. Najwa ni rahsia. Bila naja ni saling berbisik. Okay. Kalau kamu nak berbisik di hadapan Nabi SAW, kamu kena faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Kamu kena beri sedekah sebelum berbisik. Kan pelik tu. Kan? Benda ni kan Allah turunkan ayat ni, Allah kata kalau kamu nak berbisik. Sebab apa? Sebelum tu Allah kata apa? Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Sungguhnya berbisik-bisik di hadapan Nabi itu adalah merupakan perbuatan syaitan yang untuk menyedihkan dan juga mengecewakan orang yang beriman. Jadi itu perbuatan tu agak salah. Tapi Allah kata lagi, kalau kamu nak juga berbisik benda yang baik, okey? Benda yang baik, benda yang berkaitan dengan benda yang soleh, ma'ruf, boleh. Tapi bayar dulu sedekah. Nak berborak depan Nabi, nak bisik-bisik, bayar sedekah. Okay. Tapi ayat lepas tu Allah kata apa? Ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwakum sadaqat. Hendakkah kamu ini, adakah kamu ni ashfaq, nak sangat memberikan sedekah
di hadapan Nabi sebelum kamu berbisik-bisik. Fa idh lam taf'alu, kalau kamu tak boleh buat macam tu, tak boleh sedekah, tak apalah. Bertaubatlah kamu kepada Allah dan kerjakanlah solat dan berikanlah zakat. Jadi sebelum ayat ini nak diamalkan ataupun nak dipraktikkan, Allah dah katakan la ashfaqtum an tuqaddimu, tak payah buat, cuma bertaubat kepada Allah saja. Tak sempat dia dilakukan, tak sempat pun dia dipraktikkan oleh umat Islam, telah pun dinasah dengan perkataan la ashfaqtum an tuqaddimu wal ayah. Itu maksudnya ada arahan yang pertama, beri sedekah, tapi lepas tu bila nasakh berlaku, tak ada ganti. Jadi kalau kita kata tak, yang menggantikan adalah taubat dan juga solat, bukan. Itu bukan menggantikan dia. Itu memang Allah kata itu kewajipan bertaubat dan juga solat. Jadi benda itu, arahan tu ada, dinasahkan tanpa penggantian. Ini dipanggil nasakh ghairil badali. Terus lagi. Soal. Ma misalun naskhi ilal aghlazi? Apakah contoh nasah kepada yang lebih keras, yang lebih sukar? Jawab dia, kanaskhi takhyiri baina sawmi ramadana wal fidyati bi ta'yini sawm. Nasah dengan takhyir, memberi pilihan di antara puasa Ramadan dan fidyah dengan menentukan puasa. Apa ni? Nasakh takhyir baina sawmi Ramadan wal fidyah bi ta'yin as-sawm. Ini kes orang yang tinggal puasa Ramadan. Di awal dahulu, okey. Fidyatun ta'amu masakin. Okey, ada ayat dalam Quran Al-Karim tu dia kata apa? Dia kata kalau orang tinggalkan Ramadan, bukan tinggalkan puasa sunat, tinggalkan puasa Ramadan, puasa wajib, dia ada pilihan. Okey. Apa ayat tu dalam Quran? Ayyam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra lilladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalam surah Al-Baqarah tu. Maknanya siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tu, yang tak ada puasa, yang ada masalah bermusafir sebagainya, kalau dia mampu, maka dia boleh kasih fidyah. Tetapi kemudian telah pun dinasahkan dengan mengatakan siapa yang meninggalkan Ramadan, dia wajib qada, tidak ada fidyah, melainkan yang tidak mampu berpuasa. Dulu kata siapa pun yang tinggal Ramadan boleh ganti dengan saum ataupun dengan fidyah. Tapi dinasahkan tak, kalau tinggal Ramadan wajib ganti, melainkan tidak mampu barulah akan berpindah kepada fidyah. Okey? Maksudnya apa? Lagi berat. Ya. Dulunya ada pilihan, duit ataupun puasa. Lah ni bila dah nasah, tak ada langsung pilihan, melainkan berpuasa sahaja. Last soal, ma misalun nasakh ila al-akhaf? Apakah misal nasah perkara yang lebih ringan? Contohnya, iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain, biqaulihi ta'ala fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Iaitu ayat pertama tu Allah kata apa? Kalau kamu ada 20 orang yang bersabar, kamu mampu untuk mengalahkan 200 orang. Nisbah ni 1, nisbah 10. Maksud dia apa? Kalau kamu berjihad, musuh kamu itu 10 kali ganda, kamu tak boleh lagi. Faham maksud tu? Ayat ni dalam surah Al-Anfal. Dan dalam surah Al-Anfal ni. Surah Al-Anfal. Okay, surah Al-Anfal ni. Surah Al-Anfal. Jadi yang difahami di sini ialah kalau kamu pergi jihad, kita pun tahu bahawasanya firar yaumaz zahf, lari peperangan tu antara dosa besar. Kan Nabi katakan, ya'lamu sab'a mawbiqat, tahulah kamu akan ijtanibu sab'a mawbiqat, jauhilah kamu daripada 7 perkara yang menghancurkan. Pertama, al-isyraqu billah. Antara lain ialah al-firar yaumaz zahf, lari daripada peperangan. Ini kalau pergi perang sabilillah tu kena pergi sampai habisnya, sampai mati. Adakah macam tu? Tidak. Kalau kita pergi ke medan perang, kita tahu kita punya musuh itu lebih 10 kali ganda, kita kena lawan. Tapi kalau dia punya kedudukan tu lebih 10 kali ganda, berapa? Kami ada 1,000 orang, dia ada 10,000, kena lawan. Tapi kalau lebih daripada tu, kami 1,000 orang, dia ada 30,000.
yakni 30 kali ganda. Ketika itu kamu boleh keluar ataupun lari ataupun berundur. Itu dulu. Itu undang-undang jihad. Kalau kita baca dalam hadis, lari jihad itu merupakan benda yang dosa besar. Tapi ada undang-undang dia. Lari jihad. Okay. Dulu yang salah kalau kamu lari daripada jihad sedangkan musuh kurang 10 kali ganda. Kemudian Allah gantikan fa in yakum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain. Kalau kamu ada 100 orang yang bersabar, insya-Allah boleh kalahkan 200 orang. Yakni 2 kali ganda aja. Okay. Jadi undang-undang baru ialah ataupun yang nasahnya ialah yang lebih ringan ialah kalau kita pergi berjihad fisabilillah, musuh kita tak sampai pun 2 kali ganda. Kita 10,000, musuh kita 15,000. Ya, walaupun lagi ramai tapi tak sampai 2 kali ganda, kita kena stay, kena sahabat, kena lawan. Tapi kalau lebih, kita 20,000, kita 10,000 orang, dia 100,000, 10 kali ganda. Kita boleh, dipanggil boleh berundur, boleh tarajuk, dipanggil boleh kita berundur. Sebab apa? Musuh ramai sangat, lebih 2 kali ganda. Dahulunya musuh 10 kali ganda, kena lawan lagi. 8 kali ganda, kena lawan lagi. Ini anggaran lah. Tak payah kita tak pergi kira pun. Kita tak pergi camp dia, kita kira pun tak boleh lah. Dan tembak kita nanti. Anggar-anggar sahaja. Tapi dinasahkan dengan 2 kali ganda. Kalau kita pergi berjihad, musuh tu kurang 2 kali ganda, kita wajib sahabat dan jihad. Kalau lari, dipanggil firar ya mazhaf. Itu dipanggil lari peperangan. Tetapi, kalau dia 4 kali ganda, kita boleh lari. Boleh tarajuk atau boleh berundur. Sebab apa? Lebih daripada bilangan yang ditetapkan oleh Islam. Atau oleh kalimah ataupun ayat yang memansuhkan ayat 10 kali ganda tersebut. Maknanya lebih ringanlah untuk orang Islam. Inilah dipanggil nasah kepada ilal akhaf. Nasah kepada yang lebih ringan. Okey, nanti kita akan masuk page yang 22 insya-Allah taala. Itu saja malam ini. Sekejap. Kalau hadis Nabi yang pada awalnya melarang untuk melawat kemudian baginda membenarkan untuk mengerti kematian, nasah yang badal. Ni nasah. Ini nasah ni. Okey. Kuntu nahaitukum 'ani ziyarah fal'an fazuruha, kan? Kuntu dulu aku tak kasihlah kamu ziarah kubur, takut kamu ni iman lemah lagi, tahu benda buat kubur nanti. Tapi hari ni kamu dah nampak, dah jelas, dah yakin dan sebagainya. Fazuruha itu dipergi kepada, maka bolehlah ziarah. Itu juga nasah. Okey. Badal ke tak ada badal? Badal lah tu. Dulu tak boleh, lah ni boleh. Kan? Dulu tak boleh pergi, lah ni ganti dengan boleh pergi. Adalah badal. Okey. Ada badal lah. Dulu tidak boleh melakukan, hari ni boleh melakukan. Itu dipanggil sebagai nasakh. Ayat nasakh. Okey, mana boleh ziarah kubur. Boleh ziarah kubur tu menggantikan yang tak boleh ziarah kubur. Okey, maka bolehlah kita ziarah. Itu dipanggil nasakh yang ada badal. Cuma dia bukan akhaf, dia bukan aghlas, sebab sama je. Boleh tak boleh, benda yang sama. Kan? Itu juga adalah antara nasakh yang jelas menyebutkan bahawa perempuan ataupun lelaki boleh menziarahi kubur bila haraj ataupun bila sebarang ada kesulitan. Sebab apa Nabi sendiri yang menasahkan dengan perkataan ataupun hadis tersebut. Kuntu nahaitukum 'anil ziarah fal'an fazuruha. Dulu aku larang kamu ziarah, dan ni silakanlah kamu untuk berziarah. Okey, betul tu. Itu nasah, dipanggil nasah yang badali. Okey, itu dia untuk malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.